Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, cikgu ingin berkongsi teknik menjawab bahasa Melayu pemahaman tahap 2 sebagai persediaan kepada kamu yang akan menduduki peperiksaan akhir tahun. Semua murid mengimpikan untuk mendapat keputusan cemerlang. Contohnya, nak BM 100 markah, nak BM TP 6. Tetapi tak bolehlah tidur di dalam kelas ataupun di rumah. Untuk mendapat keputusan yang cemerlang, murid mesti ada usaha. Contoh, periksa semakin hampir, aku perlu berusaha lebih gigih. Jadi cikgu harap, mari kita bincang. Ini pun salah satu usaha pada kamu untuk melengkapkan diri kamu dengan pengetahuan, dengan persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun. Bahasa Melayu pemahaman ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama, objektif. Yang kedua, subjektif. Cikgu terangkan dulu sekali imbas bentuk soalan yang akan diberikan kepada kamu. Cikgu terangkan dahulu supaya kamu faham. Untuk bahagian A, dia ada 20 soalan. Ini kita panggil soalan objektif. Ada pilihan A, B, C, D. Ada 20 soalan. Manakala bahagian B, dia ada 5 soalan saja. Tetapi dia ada pecahan dia. 5 A, B, C, D. Jadi jumlah semua soalan ada 25 soalan. Cikgu bagi beberapa contoh soalan, bagaimana kita nak menjawab. Nampak macam mudah. Ada pilihan pula bantuan A, B, C, D. Tapi bukan senang nak buat pilihan. Kita tengok contoh. Ayat ni berbunyi, soalan dia berbunyi, tunggu tempat kosong di tempat biasa, kata Musa kepada kawan karibnya. Tunggu saya ke, aku ke, Patik ke, better. Kita buang dah pasti yang pasti salah. Kalau dialog dalam ni tidak ada kaitan dengan raja. Jadi kita buang Patik, buang better. C dengan D dah buang. Kita tengok clue-nya. Clue-nya lah kawan karib. Bila kawan karib, pilihan kamu antara A atau B, saya atau aku. Kalau kawan karib kita dah rapat sangat, aku tunggu aku tempat biasa lah. Kita pergi sekolah sama-sama. Kawan karib, kita akan guna aku. Jadi jawapan dia adalah B. Kita tengok pula soalan yang kedua. Ayat seruan, tempat kosong, tingginya bangunan itu. Dalam sini pun ada clue. Clue-nya di sini ialah bangunan. Bila bangunan, kita kagum. Kita tengok dulu yang mana pasti salah. Oh, Cheese ni salah dah. Dia mencabar seseorang, takkan nak cabar bangunan. Aduhai. Aduhai ni bercakap seorang diri dalam hati. Aduhai malangnya nasib aku. A dengan B dah buang. Antara amboi dengan wah. Kalau kita kagum, kita akan guna wah. Tingginya bangunan itu. So, D. Kalau amboi ni macam kita suka. Amboi, cantiknya awak hari ini. Amboi, comelnya adik. Geram. Amboi itu perlahan. Kalau wah ni kagum, tengok lukisan kereta. Wah, besarnya kereta awak. Wah, besarnya rumah awak. So, jawapan dia D. Yang ketiga ni pula. Pelancong itu berasal tempat kosong Jepun. Tengok clue-nya apa dia? Clue-nya Jepun. Ingat formula balik semula. Arah, tempat, masa. Jepun. Arah, tempat, masa. Tengok Jepun. So, jawapannya adalah dari. Sebab menunjukkan tempat. Tu clue ni. Hafal balik formula-formula yang telah diberi. Seterusnya cikgu bagi pula pilihan soalan begini. Soalan Anika pilihan ni. Anika pilihan kompleks dipanggil. Murid memang tak suka lah begini. Banyak kena pilih. Sebenarnya dia ada formula dia. Ada caranya. Kadang-kadang lebih senang daripada soalan A, B, C, D saja. Tengok contoh. Dalam ayat di sini. Tengok yang pertama tu. Arisha menerima. Cikgu lebih fokus pada yang salah. Okay? Bila kamu baca je, kamu tengok apa kesalahan dia. Cikgu cuba ringkaskan. Arisha menerima sejambak bunga-bungaan. Bunga-bungaan tu dah salah. Sepatutnya bunga saja. Bila satu ni salah, kamu terus pangkal A sebab ada satu. A ni jangan pilih dah. Kalau kamu nak tembak pun, jangan tembak A sebab A tu dah salah. Lagi satu kamu tengok D sebab ada satu juga. 1, 4. Buang A dengan D. Tengok. Baru baca 1, dah buang 2 dah. Yang tinggal B dengan C. Kamu tengok B dengan C apa yang sama. Kalau nak jimat masa lagi,
3 tu dah pasti betul. Sebab B ada 3, C pun ada 3. So, jadi jawapan dia 3 tu dikira betul. Yang nak tengok antara 2 dengan 4. Kita tengok apa kesalahan lagi. Oh, nombor 2 tu salah. Kesalahan dia betul mahal. Tengok, harga ikan bawal putih betul mahal berbanding dengan harga ikan-ikan yang lain. Sepatutnya mahal betul, bukan betul mahal. Jadi sini contoh macam ikan siakap. Viral kan sampai 1000 lebih. Mahal betul ikan di Langkawi. Jadi bila dah buang 2, tengok mana ada 2. B ada 2. Yang tinggal C. Itulah jawapan dia. Tengok pula contoh soalan yang kelima. Cikgu terus warnakan supaya kamu nampak. Tengok. Nombor 1 ni nak guna teknik. Semua murid-murid. Semua murid-murid ni salah. Kita tak perlu ulang lagi dah perkataan murid-murid tu sebab semua. Sepatutnya ayat dia semua murid. Atau kamu tak nak guna semua murid-murid dikenaki pergi ke Dewan Sinar. Ataupun semua murid dikenaki pergi ke Dewan Sinar. Satu ni salah. Tengok mana ada satu. Kamu tengok A tu salah sebab ada satu. Okey, yang lain tak ada lagi satu. Tak payah buang lagi. Tengok pula nombor 3 ni. Berbagai. Sepatutnya pelbagai. Kalau berbagai dia mesti berbagai-bagai. Nombor 3 salah. Apa yang ada 3? Tengok. D ada 3. B ada 3. Yang tinggal C. Jawapan dia C. Okay. Seterusnya, kalau kamu jumpa, dia kata pilih jawapan yang sesuai dan lengkapkan tempat kosong. Kalau soalan begini, kalau kamu tengok perkataan dalam. Cikgu ambil satu contoh dalam. Dalam ni, dalam pilihan jawapan tu, akan pada untuk dalam kepada tentang dengan semenjak. Dalam tu adalah semua dieja dengan huruf kecil. Jadi kalau kamu nak pilih perkataan dalam, kamu nak isikan tempat kosong, pastikan ejaan dalam kamu tu semua juga huruf kecil. Kalau contoh nombor 2 ni dikira salah. Sebab kamu menulis D tu huruf besar. Walaupun ejaannya D-A-L-A-M, tapi D tu bukan kata nama khas. Kamu letaknya D tu huruf besar. Salah. Dan yang ketiga lagi dah salah. Dia semua eja huruf besar. D-A-L-A-M. Semua huruf besar. Salah. Yang semua huruf besar ni bila kita nak mengisi borang dan sebagainya. Kamu nak pergi ke asrama penuh. Dapat borang. Isi. Borang kita lengkapkan dengan huruf besar. Pergi nak buat kad kebenaran. Tulis nama dengan huruf besar. Jadi jangan keliru. Sayang. Kalau kamu dah pilih betul tapi ejaan kamu salah, dikira salah. Contoh soalan lain. Bahagian B. Kalau dia kata garis C, kata kerja yang terdapat dalam ayat di bawah. Bila dia kata kena garis, kamu garis. Mana menunjukkan kata kerja? Cikgu bagi clue sikit. Kalau ada imbuhan meng ke, me ke, meng ke, perkataan itu adalah kata kerja. Contoh, guru besar menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Perbuatan guru besar menyampaikan. Menyampai itu kamu garis. Itulah perkataan menunjukkan kata kerja. Nombor 2 contoh. Ibu sedang bersenam di halaman rumah. Ibu nak saya, ibu bersenam. Bersenam tu bersenam. Menunjukkan perbuatan, kata kerja. Gariskan bersenam. Soalan berbentuk lain pula. Tapi apa-apa, sebelum jawab, pastikan kamu baca arahan dulu. Arahan dia contoh. Tandakan betul atau salah pada ayat berikut dalam ruangan yang disediakan. Contoh, kalau kamu baca nombor 1 ni betul. Tandakan betul. Kalau kamu baca nombor 2 ni salah, tandakan salah. Kalau kamu baca dua-dua ni betul, tanda 2 betul. Tak ada masalah. Kalau dua-dua ni salah, salah dua-dua. Yang penting, baca ayat tu salah atau betul. Latihan ini yang cikgu beri pada anak murid cikgu, majoriti salah. Sebab mereka kata nombor 1 tu betul cikgu. Mereka sekeluarga membeli belah di Pasar Raya Berkat. Dia keliru. Pasar Raya salah. Nanti cikgu terangkan kenapa pasar raya itu salah nanti dalam slide yang berikutnya. Nombor 2 ni pula cikgu. Nombor 2 ni salah. Sepatutnya nombor 2 ni betul. Tengok. Gadis itu cantik sungguh. Sama juga dalam slide berikut nak membezakan nanti Kenapa cikgu cakap tadi pasar raya itu salah? Kamu ambil contoh sini. Pasar raya mesti dia eja terpisah. Pasar raya. Sebab ejaan pasar malam, pasar tani, pasar pagi. Dieja terpisah. Jadi pasar raya juga kena eja terpisah. Jangan lihat di luar. Kalau kamu lihat di luar, banyak kesalahan. Jangan berpandukan kamu tengok, pasar raya besar Giant contoh. Pasar raya, jangan. Kita nak berpandukan, lihat dalam kamus
dewan, kamus dewan online dan sebagainya. Itu adalah panduan kita. Kenapa cikgu cakap tadi ayat nombor 2 tu betul? Gadis itu cantik sungguh. Tengok di sini. Kata penguat bebas. Bila bebas, dia boleh di belakang, dia boleh di depan. Contoh ayat dia. Sungguh cantik. Gadis itu sungguh cantik. Betul. Ini biasa kita guna. Gadis itu cantik sungguh. Cikgu boleh ke sungguh di belakang? Boleh. Nama pun dia bebas. Dia boleh di depan, dia boleh belakang. Tengok contoh nombor 2. Sangat baik. Contoh ayat. Budak itu sangat baik. Budak itu baik sangat. Juga betul. Nombor 3. Murid itu amat pandai. Murid itu pandai amat. Juga betul. Itulah, kita kena belajar. Bila kita belajar, baru kita faham. Dan kalau kamu dapat ilmu ni, kongsi dengan kawan. Salah dah ni. Bila kawan tanya, salah kenapa? Aku pun tak tahulah. Bila kamu faham, kamu boleh terangkan. Kata penguat bebas, dia boleh di belakang, dia boleh di depan. Kawan pun faham. Dah kita dapat pahala, kita kongsi ilmu. Ini cikgu nak tunjuk contoh. Kesalahan yang sering dilakukan sama ada dalam kelas ataupun di luar. Cikgu tengok di luar tu bukan jadi panduan kamu. Kalau kamu pergi ke restoran, tengok mi goreng mama, mi rebus, mi apa. Ejaan MEE. Sepatutnya MI. Kalau kamu murid yang bagus, kamu minum-minum. Pakcik, ejaan ni salah lah. Pakcik dah guna dah 50 tahun dah ejaan ni MEE. Tengok, tunjuk kamus dewan online. Salah pakcik sepatut MI. Ya ke? Baru pakcik tahu. Terima kasih nak. Nanti pakcik betulkan. Ejaan mi. Menelefon. Ejaan salah. Tengok, tengah hari dia kena eja terpisah. Bukan rapat. Tengah hari. Kenapa tengah hari dipisah? Kamu eja tengah malam. Jarak. Tengah hari pun mesti jarak. Ini sebutan yang biasa kita sebut salah. Goreng pisang kan? Makcik bagi goreng pisang salah tu. Sepatutnya makcik bagi pisang goreng. Sebab kita dah biasa dari kecil sebut goreng pisang. Jadi kena betulkan apa yang salah tu. Lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan. Seterusnya soalan yang melibatkan petikan. Cikgu ambil contoh paling mudah. Perkataan taklimat. Cikgu warnakan warna merah tu. Contoh arahan dia. Perkataan taklimat dalam petikan boleh juga digantikan dengan perkataan. Cuba kamu teka. Apakah jawapan dia? Tengok arahan dia tadi ya. Perkataan taklimat dalam petikan boleh juga digantikan dengan perkataan. Jawapan dia adalah penerangan. Tapi ada murid dia menganggap kalau dia menulis jawapan lebih panjang, dia anggap jawapan itu betul. Dia pun tulis. Seseorang yang cuba memberitahu tentang sesuatu perkara tapi salah. Sebab apa salah? Dia nak perkataan, gantikan perkataan. Perkataan seerti. Bukan maksud. Kalau kamu berikan seseorang yang cuba memberitahu tentang suatu perkara, itu dah jadi maksud. Sebab arahan dia nak perkataan. Tukarkan saja. Ini adalah gambaran. Dalam periksa, kita nak markah kita sentiasa meningkat. Kalau dulu masa kamu darjah 3, dapat BM 50, kemudian naik sikit darjah 5, tak sempat periksa. Kalau sempat periksa pun dapat sikit je belajar. Tahun lepas, cuti sekolah, PDPR dekat rumah, kemudian tak ada peperiksaan. Kamu pun leka je. Kamu target periksa akhir tahun ni, saya nak dapat keputusan yang naik mendadak. Kalau tak naik mendadak pun, semakin meningkat sedikit demi sedikit. Akhirnya akan sampai juga ke 100. Cikgu tunjuk gambar sikit pada kamu. Sekarang ni, ibu bapa dalam keadaan susah. Fikir tentang pekerjaan, fikir tentang masalah COVID dan sebagainya. Nak gembirakan mereka apa? Nanti kamu ada peperiksaan ataupun ada penilaian PBD dan sebagainya. Balik ke rumah. Mak, saya dapat markah 90 BM. Mak, saya dapat PBD. Semua 6. Ayah. Boleh dah ayah belanja makan, ayah bagi hadiah. Kalau kamu dapat A semua subjek, kamu dapat TP 6 semua subjek, cikgu rasa ayah akan usaha untuk bawa kamu sekeluarga makan di tempat istimewa. Silat-silat dapat hadiah yang istimewa. Yang penting, kita kena gembirakan mereka. Cikgu tinggalkan kamu dengan kata-kata ini. Kata-kata hikmah untuk belajar. Berusahalah, jangan berpuas hati. Sehingga yang baik menjadi lebih baik. Dan yang lebih baik menjadi yang paling baik. Jadi kita dah baik, kita nak lebih baik. Lepas kalau kita dah lebih baik, kita nak yang paling baik. Paling baik tu maksudnya kalau dalam BM ke peperiksaan apa pun semua subjek, paling baik adalah 100. Kalau 99 tu boleh usaha lagi.